Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada Dr. Muhammad Fahmi. Saya Muhammad Helmi bin Rosli dan serta ahli kumpulan saya, kumpulan 6, iaitu diwakili oleh Muhammad Amin Munif, Muhammad Aikal dan juga Umi Sofia. Kami merupakan pelajar semester ke-7 dari Universiti Politeknik Malaysia, mengambil kursus dalam Applied English Language Studies. Jadi untuk hari ini kami ditugaskan bagi subjek pengajian Islam, iaitu MPU 3333, dari pencara Dr. Ervino Johari untuk mengadakan satu tajuk wawancara, iaitu tajuknya ialah Islam Liberal, iaitu sejarah, konsep dan juga penyimpangan kepada ajaran asal. Jadi untuk pengetahuan doktor, saya mendapat kontak doktor daripada Dr. Khairul Azhar. Beliau menyatakan bahawa doktor yang sesuai untuk memberikan pandangan serta informasi mengenai apakah sebenarnya Islam liberal ini, kerana kita mempunyai banyak tafsiran, banyak maksud dan kurang jelas mengenai apakah itu Islam liberal. Jadi doktor, sebelum saya mulakan dengan soalan saya, boleh tak saya nak minta doktor untuk beri sedikit latar belakang doktor, serta contoh asal doktor dan di mana doktor, educational background doktor. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat perkenalan kita. Okey. Terima kasih kepada Helmi, Amir Munif, Haikal dan juga Umi Sofia. Baik, secara ringkas, nama saya Muhammad Fahmi Abdul Hamid. Sekarang saya berumur 36 tahun. Saya berkhidmat sebagai pensyarah kanan di Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Cawangan, Melaka. Saya berkelulusan degree sastra bahasa Arab, master Usuluddin pengkhususan hadis dan juga tarikat tasawuf. PhD saya adalah PhD dalam bidang hadis juga. Pengkhususan saya juga yang sama, iaitu tarikat tasawuf, berkaitan dengan pemikiran, berkaitan dengan perjalanan tarikat tasawuf di Negeri Sembilan. Jadi kalau nak tengok saya punya penulisan akademik, bolehlah tengok di UiTM Expert dan juga dalam Google Scholar. Okey, jadi itu sahaja secara ringkaslah. Baik, terima kasih doktor atas introduction sebentar tadi. Baik doktor, tanpa buang masa, saya mulakan dengan soalan pertama saya. Baik, Islam liberal ini dia bermula pada asasnya, saya pelajari sedikit, dia bermula daripada cendekiawan yang bernama John Locke. So John Locke ini memperkenalkan satu sistem liberal, iaitu sistem yang meneraskan dengan kebendaan. Jadi doktor, bagaimanakah bermulanya aliran Islam liberal ini dan bagaimana ianya boleh berkembang dalam dunia moden? Baik, terima kasih untuk soalan tadi. Kalau kita tengok aliran liberal ni, dia sebenarnya adalah pengaruh daripada falsafah liberalisme itu, yang mana ianya tu berkembang di negara barat. Permulaan dia berkembang di negara barat dan dia telah berjaya menyusup masuk dalam seluruh bidang kehidupan. Contohnya dalam bidang ekonomi, budaya, politik dan juga agama lah. Dan gerakan liberal di barat ini, dia adalah berpunca daripada gerakan reformasi, yang mana mereka itu nak reform, mereka itu tak puas hati dengan kekuasaan pihak gereja pada ketika itu, yang mana pihak gereja itu dia dah menghadkan banyak benda, seperti contoh dia menghadkan kekuasaan politik, dan demi untuk mempertahankan pemilikan dan juga nak memantapkan ataupun mempertahankan hak asasi manusia. Dan gerakan liberal ini dia dah masuk ke dalam bidang agama. Itu yang merisaukan. Okay?
sebagai contoh gerakan reformasi barat ini, dia nak menghapuskan ketuanan dan juga kekuasaan golongan-golongan agama. Jadi bila dia tak puas hati dengan orang agama, dia cuba untuk come out dengan satu idea baru supaya tak terikat dengan orang agama. Okay? Kena faham, bukannya kita nak terikat dengan orang agama, tapi kita kena terikat dengan agama. Okay? Panduan agama itu kita kena ikat diri kita dengan panduan agama. Tapi apa yang dibuat oleh orang liberal ini, apa-apa yang berkaitan dengan agama semua dia orang tak nak terima. Okay? Itu yang menyebabkan kita perlu tentang. Dan gerakan liberal ini pula dia berkait rapat dengan penentangan tadi, pertama terhadap agama dan juga sistem pemerintahan. Dia tak nak ikut cakap orang gereja. Okay? Dan dia orang tak nak ikut pemerintahan diraja ataupun pemerintahan beraja yang memerintah atas nama agama. Okay? Jadi dia orang nak bebaskan agama dan diri mereka. Analogi yang saya boleh bagi contoh okay, analogi untuk liberal ni untuk kita faham. Pemikiran mereka ini dalam rumah, okay, kita ada ruang tamu, kita ada dapur, kita ada bilik, kita ada store. Okay? Ruang tamu, dapur, bilik kita selalu pergi. Dapur kita jarang pergi. Okay? Store kita jarang pergi. Ruang tamu, dapur, bilik selalu kita pergi. Store kita jarang pergi, betul tak? Mana ada orang selalu hari-hari tengok store dia. Okay? Jadi liberal ni dia meletakkan agama itu di dalam store tadi. Okay? Analogi yang saya bagi tahu. Kalau mereka nakkan agama ikut kepentingan mereka, baru mereka akan ambil. Kalau mereka tak nak, okay, mereka akan simpan agama itu dalam store. Sedangkan agama itu perlu ada di semua kehidupan. Okay, dalam rumah tadi tu. Okay, kita ada adab kita di ruang tamu, kita ada adab kita di dapur, contoh kita ada adab kita di bilik tidur. Tapi kenapa mereka itu letak agama itu hanya di dalam store? Sebab kalau agama itu menyokong mereka, barulah mereka akan ambil. Baik, berbalik kepada benda ni tadi. Jadi gerakan liberal ini dia dah lama dah masuk dalam agama-agama lain. Agama Yahudi pun ada, agama Kristian pun ada. Okay? Dan bila dah ada dalam agama Kristian, agama Yahudi, mula juga diikuti oleh sekumpulan sarjana-sarjana Muslim. Okay? Seperti contoh sarjana yang ada dekat Mesir, Nasr Hamid contoh dia. Okay? Ataupun sarjana yang ada dekat sarjana Muslim yang ada dekat Sudan. Okay? Abdullah Ahmed. Okay? Dan paling banyak sekali kalau kita tengok jiran kita yang berhampiran dengan kita, Indonesia lah. Okay? Kalau dekat Indonesia ni banyak. Contohnya macam tokoh mereka seperti Ulil Absar, okay? Ataupun Nur Khalis Majid, contohnya itu antara tokoh-tokoh mereka yang ada dekat Indonesia. Tapi yang menarik dia, okay, golongan liberal ini dia tak zahirkan mereka itu menentang agama secara terang-terangan, tetapi mereka berselindung di sebalik gagasan pemikiran supaya untuk mengkaji semula agama, mengkaji semula Al-Quran, okay, mengkaji semula syariat, mengkaji semula hukum hakam. Sebab apa? Sebab mereka tadi nak cuba untuk menyesuaikan agama itu dengan kehendak dan keperluan mereka. Sedangkan kehendak dan keperluan kita ini, okay, adalah berpandukan berteraskan kepada agama. Okay, jadi perkembangan dalam dunia moden itu bermula daripada rentetan ketidakpuashatian orang gereja, ketidakpuashatian orang barat terhadap gereja, okay, dan mula berkembang pada dunia moden kita sekarang, termasuklah dalam kalangan umat Islam. Dan akhir sekali untuk jawab soalan pertama ni, saya teringat gerakan Islam liberal ni adalah lanjutan daripada gerakan modernisme Islam. Okay? Yang mana ianya muncul pada awal abad yang ke-19 dalam dunia Islam. Okay? Supaya ada satu konsekuensi interaksi dunia Islam dengan tamadun barat. Dan modernisme ini
dipengaruhi oleh cara berfikir barat, teras dia cara berfikir barat, yang mana mereka hanya melihat barat itu sahaja moden, orang Islam mundur, berasaskan kepada apa? Rasionalisme, berasaskan kepada humanisme, berasaskan kepada sekularisme, dan akhirnya itulah dia wujudnya liberalisme. Baik, itu jawapan untuk soalan yang pertama tadi lah. Okey, baik. Terima kasih doktor untuk jawapan pertama tadi. Jadi satu analogi yang bagi saya satu analogi yang menarik, yang mana mengambil agama sebagai satu bila perlu sahaja. Jadi doktor, ini berkait dengan soalan kedua saya, iaitu apakah sebenarnya prinsip-prinsip asas yang dipegang oleh mereka-mereka yang berfikir ataupun pemikir Islam liberal ini. Adakah mereka menggunakan konsep kesesuaian untuk diri mereka saja dalam semua topik, ataupun mereka hanya sebenarnya menolak agama semata-mata tetapi menerima saja. Jadi apakah sebenarnya konsep utama dan prinsip asas yang dipegang oleh mereka pemikir Islam liberal ni, doktor? Okey, baik. Soalan yang kedua ni cantik. Yang mana kalau kita tengok kepada pemikir liberal ini, khususnya pemikir Islam liberal ni, dia berpegang kepada konsep utama dan juga prinsip asas. Yang mana konsep utama dan prinsip asas inilah yang mendasari pandangan dan pemikiran serta pendekatan mereka terhadap Islam dan juga masyarakat. Pertama sekali adalah berkaitan dengan kebebasan. Konsep utama dia berkaitan dengan kebebasan individu, yang mana mereka ini mengetengahkan kebebasan individu. Bila nak berfikir, kebebasan individu tu mesti kena diletakkan utama. Sebab apa? Sebab akal mereka itu diletakkan di tahap yang pertama. Berbeza dengan Islam, akal di yang tempat yang kedua, wahyu tempat yang pertama. Akal perlu memahami, menafsirkan wahyu. Ada benda akal tak mampu untuk memahami wahyu, berkaitan dengan ghaibiyat. Contoh, berkaitan dengan sam'iyat, berkaitan dengan perkara ghaib. Akal tak mampu untuk menafsirkan perkara tersebut. Jadi bila akal tak mampu nak menafsirkan perkara itu, kita perlu patuh pada wahyu Allah SWT. Contohnya konsep neraka, syurga. Akal tak boleh nak menafsirkan betul ke wujud, sebab tak ada bukti melalui saintifik. Ada tak pembuktian melalui saintifik? Tak ada. Jadi kemampuan akal kita terbatas, maka kita perlu mematuhi apa sahaja yang berkaitan dengan wahyu tersebut. Jadi kebebasan individu itu adalah mereka pegang terkait dengan cara berfikir, terkait dengan kaedah berbicara, terkait dengan bertindak. Mereka yakin kalau benda itu terkait dengan kebebasan individu, tak ada siapa yang boleh campur tangan. Hatta pemerintah tak boleh campur tangan, autoriti agama pun tak boleh campur tangan. So kebebasan individu itu mencakupi kebebasan beragama, kebebasan memilih gaya hidup, sesuai dengan kepentingan peribadi masing-masing, khususnya golongan liberal ni. Dan prinsip asas pula terkait dengan kebebasan individu tadi adalah terkait dengan perlindungan hak asasi manusia. Golongan-golongan liberal ini, dia sering kali mendorong negara-negara Muslim ini untuk mengiktiraf hak asasi manusia. Dia terkait lagi balik dengan kebebasan agama, hak keadilan, hak privasi. Mereka cuba untuk promosi pisahkan agama dan juga negara. Pisahkan agama dengan hak peribadi, pisahkan agama dengan ekonomi, pisahkan agama dengan pendidikan, untuk memastikan bahawa individu itu boleh menjalani kehidupan mereka itu secara bebas tanpa terikat dengan panduan agama. Kita hidup dekat dunia ini terikat dengan panduan agama. Kita yang perlu menyesuaikan diri kita dengan agama, bukan agama perlu menyesuaikan diri dengan kita. Sebab agama itu dah sempurna. Kita manusia yang tak sempurna, maka kita perlulah menyesuaikan diri kita dengan panduan yang sangat sempurna, iaitu agama tadi. Baik,
Yang keduanya berkaitan dengan penafsiran kontekstual dan juga kritis. Okey. Konsep utama pemikiran liberal ini, dia cenderung untuk mengangkat penafsiran kontekstual dan juga kritis terhadap apa yang ada dalam dasar agama. Mereka memandang konteks sosial, budaya, sejarah perlu diambil kira dalam memahami ajaran-ajaran agama. Okey, dan ini memungkinkan yang lebih fleksibel, relevan terhadap agama. Itu yang mereka pegang. Dan prinsip asas pula terkait dengan penafsiran kontekstual itu perlunya ada ijtihad. Okey, ijtihad sendiri. Okey. Golongan Islam liberal ini dia menggunakan ijtihad sendiri untuk menyesuaikan diri mereka dengan hukum Islam. Okey. Ijtihad mereka sendiri, sedangkan ijtihad kita dalam Islam, kita perlu mematuhi ijtihad-ijtihad yang telah dikeluarkan oleh para mujtahid agama kita. Yang mana para mujtahid agama kita itu adalah waris ataupun pewaris daripada pewaris Nabi SAW. Okey, sebab nak jadi mujtahid ini dia punya syarat-syarat yang sangat ketat. Kalau kita melihat kepada golongan Islam liberal, mereka kata, oh kita boleh ijtihad sendiri, kita ada ilmu, kita ada kefahaman, tapi mereka lupa adanya integriti. Okey, sebab ulama kita bila keluarkan hukum, mereka ada integriti. Setiap pengeluaran hukum daripada kalangan mujtahid agama kita tadi itu ada integriti, maknanya mereka tak bias ketika mengeluarkan sesuatu hukum. Pengeluaran sesuatu hukum dalam diri mereka itu tak terkait dengan kepentingan, tetapi adalah untuk mengagungkan syiar ataupun mengagungkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi saya simpulkan untuk soalan yang kedua ni, dua konsep utama dan dua prinsip asas ni tadi, inilah dia mencerminkan gaya pemikiran golongan Islam liberal. Okey, mereka suka untuk mengaitkan benda ini dengan kebebasan individu, hak asasi manusia, demokrasi. Okey, kalau kita tengok benda ini adalah satu benda yang agak terpesong lah, okey, daripada benda yang sepatutnya kita perlu ikut. Kita bukan memajak agama, kita bukan memajak akal mengikut apa yang ada yang dicakap oleh orang agama, tetapi kita kena pajak akal kita ikut wahyu yang Allah Subhanahu Taala dah berikan. Okey, itu sahaja untuk jawapan soalan yang kedua. Okey, baik doktor, terima kasih atas penjelasan untuk soalan yang kedua tadi. Jadi apa yang saya boleh simpulkan daripada jawapan doktor daripada soalan kedua tadi, golongan Islam liberal ni dia lebih cenderung untuk macam apa, memaksa agama untuk mengikut cara hidup mereka instead of mereka yang mengadapt hidup mereka untuk menjalani gaya hidup Islam. Jadi doktor, nama saya Muhammad Amir Munif dan saya berasal daripada Keluang, Johor. Okey, baik. Doktor, dalam konteks agama Islam, apakah aspek utama aspek utama pemikiran Islam liberal ni lah yang seringkali kita anggap tersimpang ataupun lari daripada landasan dan juga jadi kontroversi dari ajaran Islam yang tradisional dan juga umat Islam yang konservatif? Okey, baik. Untuk soalan yang ketiga ni, kita kena lihat pada apa yang dianggap menyimpang yang dibawa oleh pemikir Islam liberal, betul Okey. Kalau kita tengok daripada segi benda ni, saya boleh rumuskan proses liberalisasi yang telah ketengahkan oleh golongan-golongan liberal ini adalah terkait dengan tiga perkara. Liberalisasi akidah, liberalisasi syariah dan juga liberalisasi ayat-ayat Al-Quran. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan liberalisasi akidah itu? Okey, yang mana golongan Islam liberal ini mereka usaha mereka adalah meliberalisasikan berkaitan dengan pegangan akidah dengan cara mereka menyebarkan fahaman pluralisme agama. Okey. Satu fahaman yang meyakini semua agama adalah benar. Semua agama adalah jalan yang betul untuk menuju kepada Tuhan yang satu.
Okey, sedangkan benda itu adalah benda yang salah. Okey, agama yang benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah Islam. Okey, inna din indallahil Islam. Okey, itu untuk liberalisasi dalam bidang akidah. So, tindakan mereka untuk meliberalkan ataupun liberalisasi berkaitan dengan bidang akidah dengan menyebarkan fahaman pluralisme agama ini adalah satu tindakan yang salah. Yang keduanya berkaitan dengan liberalisasi syariat ataupun liberalisasi hukum. Okey, mereka cuba untuk merubah perubahan berkait dengan metodologi ijtihad tadi. Okey, mereka cuba untuk mengubah hukum hakam hingga dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Mereka dah mempersoalkan undang-undang Islam. Okey, dengan cara bagaimana mereka mengatakan hukum Islam yang ada sekarang ini terlalu ekstrim. Hukum Islam sekarang ini melanggar hak asasi manusia. Okey, contohnya yang berlaku dekat negara kita, ada yang mempersoalkan tentang LGBT contoh. Okey, kalau kita tengok LGBT kan, golongan liberal ini mereka menyokong LGBT kerana berpaksikan kepada hak asasi manusia, betul? Okey, tapi kita orang Islam menentang golongan LGBT ini adalah kerana ianya terlalu jauh dengan fitrah manusia. Contoh. Okey. Jadi kita tak boleh nak menyokong tindakan orang LGBT contoh. Okey. Sebab apa? Sebab ianya dah dirakamkan dalam Quran. Adanya kaum-kaum yang terdahulu telah dimusnahkan oleh Allah SWT. Okey. Jadi hubungan kita pula dengan orang yang LGBT contohnya. Okey. Kita boleh berkawan dengan mereka, tetapi kita tidak boleh menyokong tindakan mereka. Kita berkawan dengan mereka itu adalah untuk kita menasihati mereka supaya tidak terjebak dalam masalah LGBT. Okey, tapi kita jangan bersetuju dengan tindakan mereka. Okey, contoh yang lain, okey, berkaitan dengan isu khalwat contoh dia. Mereka mempersoalkan tentang tangkapan khalwat. Mereka kata khalwat ini adalah hak privasi contoh. Memang betul lah. Okey, dosa itu nafsi-nafsi, dosa itu kita sendiri yang jawab dengan Tuhan. Tetapi kita kena guna pendekatan bahawa kita nak mencegah jenayah ataupun salah laku khalwat tersebut. Okey, baik. Yang ketiganya liberalisasi wahyu. Okey, mereka cuba untuk melakukan perubahan terhadap penafsiran ayat-ayat Quran. Okey, contohnya golongan Sister in Islam contohnya. Okey, Sister in Islam, NGO kan, SIS tu kan. Okey, ini adalah satu gerakan feminis. Okey, mereka cuba untuk menafsirkan dalil Quran, okey, ikut perspektif feminis, menyokong kehendak mereka. Okey, jadi mereka dah ijtihad mereka sendiri menggunakan akal semata. Okey, jadi bila mereka ijtihad menggunakan akal semata, tak ada pertimbangan wahyu, maka akan wujud kesan kesilapan dalam menafsirkan nas-nas agama tadi. Okay, mereka memang betul mereka memperjuangkan hak wanita, itu adalah benda yang baik. Nabi kita SAW juga memperjuangkan hak wanita, tetapi memperjuangkan atas dasar wahyu daripada Allah Subhanahu Taala. Sebab kita tahu zaman jahiliah ke menanam anak-anak perempuan secara hidup-hidup, betul? Itu yang kita tahu. Okay, jadi datangnya Nabi SAW, Nabi memperbetulkan keadaan tersebut. Okay, jadi yang salahnya apa yang orang liberal ini buat, mereka menafsirkan ayat-ayat itu ikut kehendak mereka. Okey, Islam memang mengiktiraf golongan wanita, tapi bukan satu lesen untuk melakukan ataupun mewujudkan ijtihad tanpa merujuk kepada autoriti agama. Okey, itu untuk soalan yang ketiga tadi. Okey, baik doktor. Terima kasih banyak atas penerangan untuk soalan yang ketiga tadi. Jadi apa yang saya boleh simpulkan lah, jadi golongan Islam liberal ni senang kata mereka hanya nak lihat benda yang mereka nak tengok dan juga mereka nak dengar benda yang mereka setuju sahaja berkenaan dengan apa yang mereka yang ada bagi benefit kepada mereka. Okey, baik doktor, untuk soalan yang berikutnya, ada tak tokoh ataupun gerakan yang mewakili aliran agama Islam seperti SIS tadi tu yang memainkan peranan penting ataupun yang telah memberikan satu lonjakan kepada Islam liberal ini untuk menjadi lebih maju dalam pemikiran Islam liberal ni? Okey, baik. Memang wujud. Okey, seperti yang saya dah sebutkan pada soalan yang pertama tadi. Okey, gerakan itu daripada barat.
kemudian dia menyusup masuk ke negara Islam disokong oleh orang Islam. Okey, disokong oleh sarjana pemikir Muslim. Okey, macam saya sebut tadi seperti Nasr Hamid daripada Mesir, Abdullah Ahmad daripada Sudan, okey, Nur Khalis Majid, Ulil Absar daripada Indonesia. Okey, itu daripada konteks negara jiran. Dan kalau dekat negara kita ini, NGO itu tadi macam SIS tadi lah, okey, ataupun G25 kalau tak silap saya. Okey, kalau kita melihat kepada gerakan SIS ini, okey, gerakan feminis tadi, mereka memperjuangkan hak asasi wanita tadi, okey, tapi kita timbulkan persoalan, kita timbulkan penentangan itu apabila mereka itu terlalu luas, okey, dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran mengikut kehendak akal mereka saja. Itu yang kita tak mahu. Okey, sebab macam saya petik tadi, ulama kita, mujtahid kita, ulama tafsir kita, mereka itu menafsirkan ayat Al-Quran, mereka mengeluarkan hukum hakam tiada kepentingan peribadi mereka. Okey, jadi apabila tiada kepentingan peribadi, apabila mereka mengeluarkan sesuatu hukum, okey, tak terkait dengan kepentingan peribadi, maka mereka boleh memperjuangkan benda yang hak dan mengekang benda yang batil. Okey, tapi apa yang berlaku oleh tokoh-tokoh gerakan Islam liberal ini, mereka sedaya upaya untuk mencari dalil-dalil agama menyokong kehendak mereka. Okey, bahasa mudah dia macam menunggang dalil lah. Okey, bahasa mudah dia macam menunggang dalil. Okey, dalil ini banyak. Okey, dalil yang banyak. Okey, tapi kita jangan sampai menunggang dalil. Kalau ada benda yang kena dengan kita, kehendak, kemahuan, hobi kita, kita sokong. Tapi kalau tak kena dengan kehendak kita, kita pun cakap, ini dalil ni tak sesuai ni, konteksnya tak sesuai. Okey, sebab apa? Sebab kita ada kepentingan. So, wujud tokoh ataupun gerakan memang wujud. Okey, cumanya dekat negara kita ini, okey, gerakan ini masih lagi tak berleluasa lah. Okey, bukan tak bergerak aktif. Mereka bergerak aktif, tapi mereka tak berani secara terbuka. Sebab apa? Sebab kita ada badan autoriti agama kita yang menjaga ketulinan dalam menafsirkan sesuatu nas wahyu Allah SWT. Okey, baik, itu saja. Okey, terima kasih doktor. Baiklah, sekiranya ada tokoh ataupun gerakan agama Islam liberal, pastinya ada juga dari segi Islam yang konservatif juga ada yang menentang mereka lah kan. Jadi bila ada dua pihak tersebut, pastinya berlakunya perdebatan, pasti berlakunya konflik antara mereka kan Ustaz, doktor. Jadi dari pandangan doktor, apakah implikasi sosial dan politik mengenai perdebatan antara Islam liberal ni dan juga Islam konservatif dalam masyarakat Islam itu sendiri? Okey, baik. Soalan yang bagus. Ada kaitan kesinambungan dia, okey, dengan apa yang kita bincangkan. Implikasi dia, okey, implikasi perdebatan antara golongan Islam liberal dan Islam konservatif. Kita kena faham dulu, Islam konservatif ni adalah bukan kita kata jumud dengan pemikiran. Kita terikat dengan wahyu. Okey, kita terikat dengan wahyu dan kita perlu memahami konteks wahyu itu mengikut lunas agama, bukan mengikut lunas rasional kita. Bila kita mengikut lunas rasional, akal, itu yang akan jadi tunggang dalil tadi. Okey, menunggang dalil tadi. Baik, jadi apa implikasi dia terhadap perdebatan antara Islam liberal dan juga golongan Islam konservatif? Kita kata golongan Islam konservatif tadi kan, yang mengekang perkembangan Islam liberal. Apa implikasi dia? Pertama sekali berkaitan dengan sosial, polarisasi sosial, okey, yang mana ianya dapat memberi kesan kepada polarisasi dalam masyarakat Muslim itu sendiri. Okey, dia boleh mempengaruhi hubungan antara kelompok-kelompok yang memiliki pandangan-pandangan yang berbeza. Okey, dan seterusnya boleh mencipta satu ketegangan sosial. Macam yang saya katakan tadi, kalau ada kawan yang terpengaruh dengan LGBT,
Adakah itu boleh menghancurkan hubungan kita dengan kawan? Tak. Okey, kita tetap kata kita tak bersetuju. Dalam masa kita tak bersetuju itu, kita perlu bimbing kawan tadi yang terlibat dengan perkara tersebut. Okey, supaya mereka dia tahu bahawa apa yang dia ikuti itu adalah benda yang salah. Okey, saya pengalaman peribadi, saya ada je kawan-kawan saya yang golongan-golongan LGBT. Okey, saya berkawan dengan semua, mat rempit saya kawan, penagih dadah saya kawan, okey, LGBT saya kawan. Okey, malah kenalan rapat saya pun ada yang terpengaruh dengan LGBT. Tapi ianya tidak memusnahkan hubungan saya dengan mereka. Apa benda yang saya berseluruh dengan dia. Tapi berseluruh saya dengan dia itu adalah niat untuk bagi kesedaran dalam bahasa yang ringan. Bukannya kita menghukum. Weh, engkau ni pengikut neraka ni. Engkau ni penghuni neraka. Tak boleh. Kalau saya pun belum tentu lagi saya masuk ke syurga. Betul tak? Okey, kalau kita tengok kalau ada yang terlibat dalam perkara tersebut, jangan kita tinggalkan dia. Malah kita kena rapat. Tapi jangan pula kita terpengaruh dengan dia. Okay. Kan contohlah muka saya garang macam ni, tiba-tiba nanti kamu tengok jumpa saya dah lain. Contoh kan. Okey, saya tak naklah macam tu. Kita tak nak, sebab pegangan kita mesti kena ada. Jangan sampai hilang hubungan manusia dengan manusia. Okey, baik. Jadi polarisasi sosial tadi. Okey, berkaitan dengan pemerintah pula, berkaitan dengan politik. Okey, orang politik ni, dia orang ni ada skill. Okay, dia orang memang ada skill yang mahal. Kalau dia orang itu liberal, dia orang tak akan berani untuk menzahirkan keliberalan dia. Okay, ayat saya tak ada dalam BDP okay. Dia orang tak berani untuk zahirkan keliberalan mereka itu. Sebab apa? Sebab itu akan memakan diri mereka. Tapi sebenarnya mereka itu menyokong okay, secara tidak langsung. Jadi sekiranya pemerintah yang cenderung dengan liberal, okay, apa implikasi dia? Okay, mereka akan cuba mengacau benda-benda itu, mereka akan suruh orang lain cuba untuk kacau. Okay, jadi implikasi berkaitan dengan sosial, polarisasi, implikasi berkaitan dengan politik, okay, maka kita katakan akan adanya gaya pemikiran politik yang liberal. Bila ada gaya pemikiran politik yang liberal, sukar dan susah untuk kita memperjuangkan ataupun kita memperkemaskan lagi undang-undang syariah dalam negara kita. Okey, jadi itu jawapan saya untuk soalan yang kelima. Baik. Baik doktor, terima kasih untuk jawapan itu. Sungguh padat dengan penuh informasi bagi saya. Baik doktor menyatakan tadi bahawa doktor mempunyai ramai kawan yang pada dasarnya mereka ni seperti Islam liberal lah. Jadi doktor, pada pandangan doktor, bagaimana Islam liberal ni boleh mempengaruhi pemikiran dan juga kehidupan masyarakat Islam pada masa kini? Okey, baik. Macam saya katakan tadi, saya ramai kawan. Mak rempit, LGBT, okay, Islam liberal, Syiah, semua saya kawan. Yahudi je tak ada lagi. Okey. Okey, tapi perangai orang macam Yahudi ada. Alright. Okey, seluruh. Okey, baik. Macam mana aliran Islam liberal ini dia mempengaruhi pemikiran dan kehidupan orang Islam? Okey. Kalau kita tengok, ianya mempengaruhi pemikiran agama. Okay. Dia bawa satu pemahaman yang lebih moden kononnya. Okay. Islam ini moden. Okay. Islam ini dia menceritakan benda yang dah lepas, dia menceritakan benda sekarang, dia menceritakan benda yang akan datang. Itu yang ada dalam Quran. Quran menceritakan benda yang dah lepas, benda yang tengah berlaku dan benda yang akan berlaku. Kita tengok kelemahan manusia. Manusia hanya boleh cerita benda yang dah lepas. Manusia tak boleh predict apa yang boleh akan berlaku pada akan datang. Contoh dekat mana saya kata? Okey, contohnya kaji cuaca. Kaji cuaca guna ramalan kaji cuaca.
Okey, nak menunjukkan bahawa manusia ini walaupun dia ada teknologi yang hebat, dia tak mampu mencerap 100% benda yang betul tentang penurunan hujan tersebut. Itu sebab dia guna ramalan. Okey, maksud kalau ramalan mungkin 70-30, mungkin 50-50. Okey, jadi pemikiran agama ini kita katakan bahawa okey, Islam liberal ini dia cuba untuk membawa satu pemikiran yang lebih moden. Macam saya katakan tadi lah, melihat barat itu lebih moden. Sedangkan barat ini dulu mereka berada dalam zaman kegelapan. Okey, pada zaman kegelapan yang mereka lalui itu, orang Islam dah melalui zaman kegemilangan. Tapi cerdiknya orang barat sekarang, orang barat dulu dan sekarang, mereka berjaya mempengaruhi dan mengkiblatkan moden itu hanya di barat dan memberi kesan kepada orang Islam, oh cerita moden mesti tengok pada barat. Itu pengaruh pemikiran. Seterusnya memberi perubahan dalam gaya hidup. Okey, pemikiran Islam liberal itu dia akan mempengaruhi gaya hidup orang Muslim. Terutama dia dekat bandar-bandar besar contohnya. Tapi sekarang ni dekat kampung pun dah ada. Okey, contoh saya bawa gaya pakaian K-pop contoh. Okey, gaya pakaian K-pop. Kalau cerita tentang K-pop ni banyaklah kan, mungkin Helmi pun terpengaruh dengan K-pop kan contoh ya. Okey. Zaman saya dulu ada apa orang kata tu hip hop contoh. Sekarang ni dah tak ada dah hip hop. Okey. Sekarang ni K-pop. Okey, baik. Apa gaya pakaian K-pop yang selalu orang kita budak-budak Melayu ikut? Seluar senteng tu, betul tak? Seluar yang apa orang katakan skinny itu kan, yang kecil bawah lepas tu senteng tu kan. Okey, betul tak? Alright. Okey. Baik. Benda itu dia terkait dengan satu sunnah Nabi. Nabi pun pakai seluar atau pakai jubah atas buku lali. Okey, atas buku lali, betul? Okey. K-pop tadi dia pakai seluar atas buku lali, betul tak? Dia nampak senteng. Tapi kenapa kita nampak K-pop itu nampak lebih moden daripada sunnah Nabi yang pakai jubah atas buku lali? Okay, pemikiran kita. Sebab kita melihat acuan moden itu adalah orang luar, bukannya datang daripada Islam. Sedangkan Nabi kita suruh bila pakai pakaian mestilah kalau melibatkan kain, pelekat ke jubah ke, Nabi tak pakai pelekat lah. Nabi pakai jubah, contoh Nabi pakai jubah atas buku lali. Tapi kita melihat, kolotnya orang tu pakai senteng, kesian tak cukup kain. Tapi kalau datang geng-geng K-pop datang pakai atas buku lali, seluar kecil bawah pakai, smart, handsome-nya contoh. Okey, ianya akan terkait dengan gaya hidup. Kita kata tadi. Jadi pemikiran gaya hidup moden ini, pemikiran gaya hidup barat ini kelihatan nampak moden pada pandangan orang Islam. Sedangkan itu semuanya dah dibincangkan dalam sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Alright. Seterusnya adalah berkaitan dengan pengaruh media sosial. Okey. Pengaruh media sosial. Kita tahu media sosial ini adalah satu benda yang merentas masa, merentas benua, merentas geografi dan sebagainya. Okey. Jadi dengan adanya pemikiran, dengan adanya pengaruh media sosial yang terlalu mencabar sekarang ini, okey, lebih mudahlah disebarkan pemikiran Islam liberal itu dalam semua bidang. Contohnya pakaian tadi. Lepas tu hiburan. Dalam Islam, Islam tidak melarang hiburan, tetapi adanya berpada-pada dalam berhibur. Betul? Okey. Ada berpada-pada dalam berhibur. Mana ada? Kita boleh berhibur, kita boleh bercuti. Apa istilah orang sekarang ni? Healing. Macam mana sebutan ni? Healing kan? Okey, healing. Saya salah sebut ke orang kan? Healing. Okey. Selalu kalau Haikal healing dekat mana? Saya duduk kat bilik je, Doktor. Okay, bagus. Alright. Kalau kita tengoklah orang sekarang, orang moden nak healing kan. Okey, orang sekarang nak healing, contoh penatlah buat budak-budak lah, penatlah buat assignment dan sebagainya. Jom kita pergi Starbucks healing dan sebagainya. Betul? Okey, itu yang selalu digebur-geburkan, healing itu di coffee house yang mahal. Okey. Tapi sebenarnya konsep healing dalam agama Islam adalah duduk dalam majlis ilmu. Okey, cuba kamu pergi majlis ilmu yang ada dekat surau dan masjid. Okey, kamu duduk dalam majlis ilmu tu, okey, kamu boleh terlena dalam majlis ilmu tu. Itulah dia healing. Okey, sebab apa? Sebab kita rasa macam selesanya duduk dalam majlis ilmu. Lalu kita pun terlelap.
Ataupun kan kalau Amir, Haikal, Hilmi pergi sembahyang Jumaat dan sebagainya kan, boleh terlena dengan khutbah. Itulah healing kita. Contohlah, saya nak bawa satu contoh yang mudah. So, media sosial ini orang kata healing pergi ke sana, itu semuanya adalah acuan barat. Dalam Islam dah ada konsep yang sangat sempurna dalam menguruskan kehidupan kita. Okey, jadi itu contoh yang saya boleh bagilah untuk jawab soalan yang keenam tadi. Baik. Okey, baiklah. Terima kasih doktor atas jawapan yang penuh dengan informasi sebentar tadi. So, untuk soalan yang seterusnya, pada pendapat doktor, pada pandangan doktor, wujudkah kesinambungan dan dalam konteks penyesuaian dan penyelarasan antara Islam liberal dengan nilai-nilai asal Islam? Okey. Maksudnya macam mana untuk soalan ni? Maksudnya macam kesinambungan dalam konteks maknanya Islam liberal boleh sesuaikan tak dalam nilai-nilai Islam? Macam tu gitu? Ya. Okey. Alright. Okey. Dalam kesinambungan ataupun dalam konteks nak menyesuaikan, nak menyelaraskan Islam liberal dengan nilai-nilai Islam ini satu benda yang kompleks. Okey. Islam liberal cuba untuk menyelaraskan nilai-nilai asas Islam dengan nilai-nilai yang universal sesuai dengan tuntutan zaman. Okey, sementara kelompok yang lain pula menganggap satu benda yang menyimpang, tak boleh. Okey, kita tak boleh nak integratekan Islam liberal dengan Islam konservatif. Okey, sebab apa? Sebab Islam liberal paksi dia adalah rasional. Kita kena tengok kepada punca masalah. Islam liberal adalah paksi dia rasional. Sedangkan Islam yang kita katakan tadi, Islam konservatif tadi, paksinya adalah wahyu. Akal turutan yang kedua. Islam liberal, akal satu, wahyu kedua. Itu sebab dia akan memilih wahyu-wahyu ini sesuai dengan kepentingan peribadi. Jadi boleh tak kita nak selarikan? Tak boleh. Okey, tak boleh untuk kita selarikan. Cuma kita boleh perbetulkan balik. Okey, perbetulkan balik dengan kita bagi logik tadi. Okey, logik kita tak boleh. Kita kata kalau liberal, golongan liberal kata boleh guna rasional semata, boleh guna akal semata. Okey, kita kata dengan dia, cuba engkau cerita tentang azab kubur. Dia orang akan cari dalil-dalil yang berkaitan dengan azab kubur. Dia orang tak boleh nak membuktikan azab kubur itu begitu pedih. Sebab apa? Sebab benda itu tak boleh dibuktikan melalui saintifik. Ataupun contoh yang lain, saya bagi contoh. Boleh tak nak wujudkan Islam liberal, nak wujudkan keselarian pemikiran Islam liberal dengan Islam yang kita kata berpaksikan kepada wahyu 100%. Contoh dalam bidang yang lain, berkaitan dengan kelahiran anak, berkaitan dengan proses pembentukan janin dalam kandungan. Okey. Kalau kita buka ayat Quran berkaitan dengan pembentukan janin itu, semua kita tahu dalam Quran ada. Dalam saintifik pun ada wujud proses pembentukan janin dalam saintifik. Apa yang menjadi kelompongan ataupun gap yang terbesar antara proses tersebut yang dicerita dalam sains dan juga dalam wahyu? Sains tak mampu nak cerita tentang wujudnya roh yang ditiup ke dalam manusia. Tapi dalam Quran, wujud perbincangan peniupan roh kepada tubuh manusia. Sebab apa saintifik tak mampu? Sebab roh tak mampu dibuktikan melalui saintifik. So, boleh tak kita nak integratekan Islam liberal yang berpaksikan kepada rasional dengan yang berpaksikan kepada wahyu? Tak boleh. Sebab apa? Sebab teras dia dah berbeza, sangat berbeza. Okey, tapi dari sudut yang lain boleh. Contohnya, kalau Islam liberal memperjuangkan hak asasi manusia. Okey, kita boleh, dalam Islam memang boleh memperjuangkan hak asasi manusia, tapi mestilah melibatkan dalil. Mesti melibatkan dalil. Okey, bukannya melibatkan pemikiran semata. Okey, sebab kita pun contoh hak asasi manusia, contohnya macam Saidina Bilal bin Rabah kena seksa, betul tak? Okey, banyak sahabat-sahabat Nabi yang kena seksa. Bagaimana Nabi memperjuangkan hak asasi manusia?
dalam Nabi nak tarik balik semangat sahabat-sahabat Nabi yang kena hina, kena seksa tu, Nabi kata adanya janji Allah Subhanahu Taala untuk kamu semua. Maknanya dalam proses Nabi memperjuangkan hak asasi manusia, Nabi tak lari dalam mendekatkan manusia itu dengan Tuhan. Tapi apa yang dibuat oleh golongan liberal, mereka memperjuangkan hak asasi manusia, dalam masa sama menjauhkan manusia daripada hukum Tuhan. Itu yang kita tak boleh kata wujudnya kesinambungan itu. Ada benda yang boleh kita setuju tapi tak boleh 100% dengan Islam liberal. Okey? Terus dia masalah kunci dia dekat rasional tadi tu. Okey? Kita kena ada pemahaman yang kritis, kita kena ada pemahaman yang universal. Itu memang ada dalam perbincangan dalam Quran. Okey? Tapi mesti berpandukan kepada wahyu Allah Subhanahu Taala. Baik? Jadi itu saja untuk jawapan yang ketujuh. Okey. Kita katakan tadi lah Islam liberal dia memang memperjuangkan hak asasi manusia. Okey, semata-mata hak asasi manusia semata-mata berpandukan logik akal. Okey, kebebasan agama, hak privasi, hak keadilan. Okey, sebab apa? Sebab mereka melihat hak asasi manusia ini adalah terkait dengan nilai-nilai universal. Okey, dan mereka percaya bahawa Islam juga perlu melindungi dan menghormati hak individu ni. Itu sebab mereka selalu memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Islam konservatif pula, contoh yang kita katakan Islam konservatif kan, okey, dia ada pendekatan yang selektif terhadap hak asasi manusia. Okey, pendekatan selektif itu bermaksud mendokong hak-hak tertentu yang selari dengan pandangan Islam. Okey, tapi ada yang membatasi, ada ataupun mengecualikan hak-hak tertentu yang mana jika melibatkan melibatkan teras agama. Okey, contoh tadi saya bagi tadi LGBT lah contoh. Okey, baik. Kita katakan kita tolak LGBT. Hak Islam liberal menyokong LGBT berdasarkan hak asasi manusia. Okey. Kenapa kita tolak? Sebab ianya bercanggah dengan fitrah. Dia dah bercanggah dengan fitrah, dia dah tak, ialah sama jantina. Kan? Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Kalau kita tengokkan haiwan pun dia cari jantina, jantan dan betina. Sebab apa? Sebab nak mengembangkan keturunan. Jadi kenapa kita perlu benteras hubungan terlarang lelaki dan lelaki, perempuan dengan perempuan? Sebab dia dah bercanggah dengan fitrah manusia. Okey. Tapi Islam liberal kata, oh boleh, itu hak asasi, itu privasi, itu kebebasan dia. Dia cuba untuk memasukkan, dia Islam liberal kata, kalau mereka itu laki dengan laki boleh timbulkan kasih sayang, itulah fitrah yang ada pada dia. Itu dah melawan ketentuan Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan telah menurunkan fitrah kita sesuai dengan kita. Pasangan dia laki dan perempuan, siang dan malam, langit, bumi, matahari dan bulan. Okey, mana ada ciptaan semua dekat dunia ni semuanya sama. Okey, ada tak? Semua bersaing. Proton lawan dia Pro 2. Contoh. Okey. Motor lawan dia kereta. Mesti ada sama. Okey, lelaki, perempuan. Sebab ada keseimbangan. Okey. Jadi kalau kita katakan tadi, okey, keserataan jantina, okey, hak asasi manusia tadi berbeza, ya memang berbeza. Okey, sebab pendekatan Islam konservatif selektif. Okey. Kalau pendekatan liberal mengikut kepada secara umum.
mereka boleh menyokong. Contoh pelacuran. Okey, saya bagi contoh pelacuran. Okey. Kalau golongan Islam liberal, okey, kata boleh tak melacurkan diri? Okey. Islam liberal kata mungkin boleh melacurkan diri. Sebab apa? Sebab ianya terkait dengan hak asasi manusia nak dapatkan duit, betul? Kalau larang pelacuran, jadi ianya dah bercanggah dengan hak asasi manusia. Kalau itu kelebihan dia boleh kelebihan dia boleh jadi pelacur. Pelacur itu boleh datangkan duit. Jadi dia boleh berbelanja dengan duit hasil pelacuran tadi. Tapi dalam Islam melarang pelacuran. Sebab apa? Sebab dia akan memberi kesan-kesan yang sangat buruk dalam kehidupan manusia. Itu sebab kalau kita tengok dekat Thailand mengiktiraf pelacuran itu sebagai satu industri pelacuran. Negara kita tak mengiktiraf pelacuran itu sebagai satu industri. Tapi ada golongan Islam liberal dekat negara kita, yang cuba supaya kerajaan mengiktiraf pelacuran itu sebagai salah satu daripada bidang kerjaya. Bayangkan kalau dekat negara kita mengiktiraf pelacuran itu sebagai satu kerjaya. Dalam isi borang, kerjaya, pelacur. So, apa akan jadi kepada keturunan-keturunan? Sukar untuk kita bezakan mana anak yang sah taraf dan mana anak yang tidak sah taraf. Dia akan memberi implikasi yang sangat luas kepada benda-benda yang lain. Okey, baik, itu contohlah jawab untuk soalan yang ke-8 tadi. Okey, terima kasih Ustaz. Saya Muhammad Haikal bin Zaki. Okey, apa yang saya dapat simpulkan daripada hak-hak manusia based on liberal dan konservatif. Liberal ni memperjuangkan hak manusia juga tapi berlandaskan logik dan kemahuan diri sendirilah. Kalau konservatif pula juga memperjuangkan hak manusia tetapi masih berpandukan teras agama. Okey, jadi soalan saya berbau umum, which is menurut kata institusi pengajian Islam ataupun ajaran Islam memainkan peranan ke tak dalam mengembangkan atau meredakan pemikiran Islam liberal? Okey, baik, bagus soalan Haikal. Kita dah masuk tentang peranan institusi, betul? Okey. Memang betul, kita ada institusi pendidikan sangat memainkan peranan. Okey, sangat memainkan peranan dalam membentuk pemikiran. Okey. Kalau saya mengajar dekat dalam kelas, saya memang suka untuk saya memang suka pelajar ini bebas untuk bagi idea. Saya akan keluarkan satu isu. Okey. Saya open, semua berhak untuk keluarkan pandangan masing-masing. Saya akan catat semua pandangan tu dekat whiteboard. Dan kemudian kita sendiri akan pilih ikut panduan teras agama. Okey, saya suka untuk raikan semua pandangan. Okey, bukannya kita kata pelajar kena keluarkan pandangan ikut skema kepala saya, tidak. Pandangan mesti ikut skema wahyu. Bukan pandangan ikut skema pemikiran pensyarah. Okey, pensyarah hanya membantu membentuk pemikiran pelajar memahami panduan wahyu, bukan mengikut skema saya. Okey, jadi ada tak institusi pendidikan yang menekankan ajaran Islam dan memainkan peranan? Ada. Okey, saya kata ada, yang mana peranan yang sangat signifikan dalam dalam meredakan penyebaran pemikiran Islam liberal. Contoh, macam subjek yang kamu ambil sekarang, subjek MPU yang membincangkan tentang konsep Islam liberal dan bahaya Islam liberal. Okey, pada waktu sekolah rendah kita belajar pendidikan Islam, sekolah menengah kita belajar pendidikan Islam lagi, peringkat diploma, degree kita belajar pengajian Islam luas. Masa sekolah rendah, sekolah menengah kita dengar aja apa ustaz cakap. Tapi masa diploma dan degree kita berhak untuk menyuarakan pandangan. Pensyarah hanya filter, menapis pandangan-pandangan yang betul mengikut skema wahyu, bukan mengikut skema pensyarah. Apa yang dimaksudkan skema wahyu? Pensyarah perlu bimbing pelajar untuk cari dalil
agama dalam Quran. Itu skema dia. Contohlah kita katakan tadi pelacuran tadi. Contoh, okey, pelacuran. Okey. Kita katakan okey, pandangan Islam liberal, pandangan Islam konservatif. So pandangan Islam liberal kata siapa yang sokong pelacuran boleh jadikan satu industri dekat Malaysia. Okey. Tak ada siapa yang setuju. Okey. By logik dia takkan siapa yang setuju. Kenapa? Sebab nama pun pelacuran. Kalau ditukar pelacuran itu kepada nama yang moden. Okey. Pegawai perhubungan sosial contoh dia. Wow, pegawai perhubungan sosial. Okey, nampak moden. Okey, jadi pegawai. Pegawai apa sekarang? Pegawai perhubungan sosial. Pegawai perhubungan sosial. Kan? Okey, apa yang kau hubungkan? Aku hubung baik dengan sosial yang dengan orang-orang yang aku suka. Padahal dia punya job scope dia seperti anak ikan. Contohnya, kan? Boleh tak kita nak menyokong tindakan tu, jawatan tu? Tak boleh. Sebab apa? Sebab ada larangan dalam agama. Tapi kalau ikut Islam liberal, boleh tak? Boleh. Sebab apa? Sebab ianya terkait dengan hak asasi. Ianya kebebasan kita dalam mencari pekerjaan. Ianya terkait dalam kita dapat duit, kita dapat kewangan. Contoh. Okey. Jadi institusi pendidikan kalau macam saya katakan perlu dipertingkatkan lagi kefahaman tentang agama dan juga teologi berkaitan dengan pegangan. Dan perlulah melihat kepada pendekatan metodologi PNP itu sendiri, pengajaran dan pembelajaran. Metod pembelajaran dan pengajaran adalah bersifat mendorong pelajar itu berfikir secara kritis dan juga kreatif berpaksikan kepada skema agama, skema Al-Quran. Okey, itu jawapan saya untuk soalan yang ke-9 kalau tak silap. Okey, baik. Okey, baiklah. Terima kasih doktor. Saya rasa institusi-institusi di Malaysia khususnya sekarang dah banyak memperluaskan pengajian Islam. Jadi untuk yang masih lagi belum memasukkan yang kurang dalam memberi pengajaran dalam pengajian Islam ni, patut masuk ke pengajian hadis mungkin, akidah ke, kan. Jadi kita semua lagi tahu pasal akidah dan hadis. So that golongan liberal ni berfikir berpandukan teras agama. Okay. Jadi soalan yang terakhir saya, berdasarkan konteks gaya hidup dan penerimaan Islam, adakah gaya hidup Islam liberal ni diterima sebagai salah satu ajaran yang benar ataupun ajaran ni dianggap sebagai terpesong ataupun sesat? Okey. Kalau saya jawab terpesong. Okey. Sebab apa saya jawab terpesong? Kalau dia melibatkan akidah. Okey. Melibatkan akidah, terpesong. Okey. Terpesong itu maksudnya saya tak jatuhkan hukum kepada seseorang pengamal liberal tadi. Okey. Terpesong itu boleh kita kembalikan. Melainkan kalau dia dah mensyirikkan Allah SWT, okey, maka itu urusan dia dengan Tuhan. Okey. Kalau ianya melibatkan hukum syariat, okey, contohlah hukum syariat itu dia tak pakai tudung, contoh. Okey, dia tak pakai tudung. Kalau kita tengoklah artis sekarang lah, artis okey, artis kalau berhijrah, okey, kita pakai tudung. Jadi kalau dah tak berhijrah, kita kata saya nak cuba suasana yang baru pula. Dia kata macam tu kan. Jadi tak boleh lah kalau dah melibatkan hukum itu seperti dah mempersendakan hukum. Okey, mempersendakan hukum dia akan terkait dengan rosaknya akidah manusia. Apabila diberani untuk mempersendakan hukum, merosakkan akidah manusia dan seterusnya akan lebih menyebabkan manusia itu di dalam bahaya dalam pegangan akidah dia. So saya katakan bahawa dalam konteks gaya hidup Islam liberal ini, okey, saya katakan ianya adalah terpesong. Dan satunya terkait dengan kecelaruan mereka dalam berfikir. Okey, kecelaruan mereka dalam berfikir. Baik, itu jawapan untuk soalan yang terakhir. Okay, doktor, daripada soalan yang terakhir daripada Haikal tadi, maka berakhirlah soalan daripada kami semua.
Jadinya apa yang saya boleh rumuskan dan apa yang saya boleh dapat daripada jawapan-jawapan doktor sebentar tadi adalah sebenarnya Islam liberal ni senang kata sebenarnya menyimpang jauh daripada ajaran Islam sebenarnya, ataupun mereka hanya mengikut kod ataupun cara pemikiran akal dan bukan berteraskan wahyu dan juga hadis. Jadinya sebagai umat Islam sepatutnya kita hidup dan menjalani kehidupan seharian dengan berteraskan ajaran Islam, tapi mereka menggunakan ajaran Islam tersebut untuk kepentingan mereka sendiri, untuk mendapatkan macam doktor cakap tadi, menunggang wahyu ataupun menunggang hadis, menunggang agama lah, senang cakap kan. Jadinya kami telah mendapat pelbagai pelbagai jenis ilmu baharu pada hari ini dengan interview dengan doktor pada hari ini. Jadinya kami ingin menyatakan jutaan terima kasih kepada doktor kerana telah meluangkan masa di pagi hari ini, dan itu sahaja daripada kami. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Helmi, Amir, Haikal, Umi, Sudi untuk dengar celoteh pagi 1 jam juga kan. Okey, semoga kamu semua berjaya dalam bidang yang diceburi. InsyaAllah. Semoga kamu berada sentiasa dalam rahmat dan berkat Allah SWT. InsyaAllah. Okey, baik, terima kasih sekali lagi. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Okay. Dah habis record dah. Cepatlah record, habislah cepat.